Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita bertemu lagi di dalam program Tazkirah Santai, perkongsian ringkas Canggih Ramadan. Mudah-mudahan ianya bermanfaat dan memberikan kebaikan serta kesejahteraan kepada kita semua. Memetik sepotong hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Anas radhiyallahu anhu qal, daripada Anas, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala redha ke atasnya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Hendaklah kamu bersahur kerana pada ibadah dan amalan sahur ini ada keberkatan. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Berdasarkan daripada sabda junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita selaku orang yang beriman dan yang mengimarahkan serta menjayakan ibadah dalam bulan Ramadan ini perlu melihat dari pelbagai sudut, mencari di manakah sebenarnya keberkatan itu. Keberkatan ini sebenarnya meliputi dunia dan juga kebaikan di hari akhirat, insya-Allah. Di antara keberkatan bersahur pertamanya adalah ia akan dapat memperkemaskan dan memperutuhkan ibadah puasa kita. Sesungguhnya apabila perut kita dapat dielakkan daripada sebarang bentuk rasa kelaparan, tidak cukup apa yang untuk dimakan dan sebagainya, kadang-kadang ini akan menjadikan dan mengganggu ibadah kita. Bagi orang yang bersahur akan menjadi tenang jiwanya, hatinya mendapat sakinah, dan ini akan memudahkan ia untuk melaksana, malah mempersembahkan ibadah dengan cara yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Kedua, sahur ini keberkatannya dilihat daripada sudut ia dapat menghindarkan diri kita daripada akhlak yang buruk, daripada perangai-perangai yang tidak baik yang lahir daripada perut yang kosong. Kadang-kadang orang yang lapar ini mudah untuk dia mempamerkan perasaan, sifat ataupun perangai yang tidak baik, seperti mudah marah, nafsu amarahnya itu ada, rasa mudi, banyak sangat rasa dalam keadaan tidak bersemangat untuk berpuasa, untuk melaksanakan ibadah sunat, untuk dia tilawah Al-Quran dan sebagainya. Bila bersahur akan dapat dihindarkan amalan-amalan ataupun tingkah laku yang tidak baik ataupun mungkin memudaratkan diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, ibadah sahur ini akan dapat memotivasikan setiap orang yang berpuasa untuk terus berpuasa keesokan harinya, ataupun untuk terus mempertingkatkan kualiti ibadah puasanya dari semasa ke semasa, dari hari ke hari. Ialah dengan bila dia berpuasa, maka dia tidak lapar kerana dia telah pun bersahur, dan ini menjadikan dia merasakan bahawa puasa ini merupakan ibadah yang mudah, kurang masyakkah, tidak adanya kesukaran yang mendesak yang boleh menjadikannya meninggalkan puasa. Lantas bila ibadah ini dianggap mudah, dia rasakan dirinya itu boleh berseronok untuk melaksanakan ibadah, ini akan menambahkan motivasinya untuk terus menambah baik kualiti ibadah puasanya itu sendiri. Subhanallah, ini adalah merupakan lumrah naluri fitrah manusia, kerana bila kita melakukan suatu perkara dengan rasa seronok, dengan rasa tenang, kita menjadi orang yang tidak berkira untuk mempertingkat dan mempertambah nilai, kuantiti, malah kualiti suatu ibadah yang nak kita laksanakan. Keempat, keberkatan sahur ini boleh dilihat dari sudut ianya adalah merupakan ittiba' as-sunnah, mengikut, meneladani, mencontohi sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi berpuasa. Subhanallah, bila Nabi berpuasa, Nabi sentiasa bersahur dan pesan kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in untuk turut memastikan setiap orang yang nak berpuasa itu hendaklah dia bersahur terlebih dahulu. Kelima, ibadah sahur ini memberikan keberkatan kepada kita dari sudut ianya merupakan suatu tindakan mukhalafah, bertentangan daripada identiti kaum lain. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam sepotong hadisnya, faslun ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus suhur.
pembeza, pembahagi, pemisah di antara imej, cara, konsep, kaifiat puasa kita selaku orang-orang Islam dengan puasa di kalangan ahli kitab. Mereka juga berpuasa dengan cara mereka. Bezanya ialah dengan orang-orang Islam bila berpuasa, mereka ini bersahur. Kelima, keberkatan sahur dilihat daripada sudut apabila kita mentakhir, melewatkan sahur sebagai mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita menjadi orang yang berjaga, tidak tidur khususnya pada 2/3 malam. Di hujung malam mendekati waktu solat fajar, waktu solat subuh, dan ini merupakan antara waktu yang afdal, waktu doa mustajab, dan kita dapat melaksanakan ibadah sahur ini bersekali dengan qiyamul lail, menyantuni solat-solat sunat, tahajud, solat hajat, zikirnya, tilawahnya, subhanallah, pelbagai dapat dimanfaatkan masa yang sangat-sangat yang berkualiti ini. Seterusnya, keberkatan daripada sahur ini pula dilihat apabila dapat disantuni daripada sahur itu disusuli dengan solat fajar ataupun solat subuh secara berjamaah. Melaksanakan solat subuh pada waktunya, yakni pada awal waktu, dan dapat dilaksanakan secara berjemaah dengan ahli keluarga dan sebagainya. Ini semua menunjukkan bahawa dengan satu ibadah yang mudah, iaitu bersahur, ia akan memudahkan kita selaku orang-orang yang berpuasa untuk mempertingkat, mempercambah dan memperluaskan bentuk-bentuk ibadah yang lain. Saya akhiri dengan sepotong hadis sahih riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Abi Sa'id Al-Khudri, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala redha ke atasnya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aklatus suhur barakah. Makan sedikit pada waktu sahur itu ataupun bersahur itu untuk berpuasa dalam bulan Ramadan ini adalah merupakan suatu amalan yang berkat, diberkati, turunnya barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sambung lagi, fala tad'uhu, jangan kamu tinggalkannya, jangan kamu abaikannya, janganlah kamu memperkecilkan ibadah sahur walaupun nampak sedikit. Nabi sambung lagi dengan lafaz walau an yajra'a ahadukum jur'atan minal ma'. Walaupun yang kamu sahur itu hanyalah seteguk air. Mungkin itu yang kita mampu, mungkin itu yang kita sempat, mungkin itu yang kita boleh buat, sahur dengan hanya seteguk atau segelas air, maka di situ ada barakah. Dan Nabi SAW menyambung dengan lafaz, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat, yakni memberikan pujian dan penghargaan, akan hadir bersama dengan ganjaran yang berlipat kali ganda ke atas al-mutasahhirin, orang-orang yang mempraktikkan amalan bersahur dalam bulan Ramadan berdasarkan kepada sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat terus mempertingkatkan kualiti ibadah sahur, ibadah puasa, tilawah, iftar, qiyamul lail, tarawih dan sebagainya, insya-Allah. Kualiti lahir daripada rasa kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.